Saudara-saudara sekalian, saya seperti juga penduduk Malaysia keseluruhannya merasa bersyukur kerana kita masih merdeka, masih berkuasa di dalam negara kita. Kita tidak dijajah. Tetapi kita harus ingat selama 400 tahun kita dijajah. Kita cuma merdeka selama 64 tahun. Kalau dahulu kita dijajah, di masa hadapan juga ada kemungkinan kita akan dijajah semula. Kerana kedudukan negara kita bergantung kepada kita. Sama ada kita cekap ataupun kuat adalah tindakan yang boleh diambil oleh kita. Kalau kita cekap dan kita kuat, maka akan berterusanlah kemerdekaan negara kita. Tetapi kalau kita lakukan yang tidak baik, yang merugikan kita, saya percaya bahawa kemerdekaan kita ini mungkin akan tamat. Dan dia bukan selalunya melalui serangan daripada luar. Daripada dalam pun, kalau kita menjadi lemah, maka sedikit sebanyak kita sudah dijajah. Saya sebut perkara ini kerana walaupun kita kata kita bersyukur, tetapi tak memadai dengan berkata kita bersyukur saja. Kita perlu usaha supaya kesyukuran kita itu diterjemah kepada langkah-langkah, tindakan-tindakan yang akan kekalkan nasib baik kita pada hari ini. Ya, biasanya apabila kita ada ada perjumpaan, kita bermula dengan berdoa. Kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyelamatkan kita, supaya menyelamat kita daripada tekanan-tekanan, daripada malapetaka dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat, apabila kita berdoa, Tuhan akan makbulkan doa kita, sembahyang hajat kita, jika kita berusaha untuk mencapai kejayaan yang kita pohon. Kalau kita tidak ada usaha, maka yang kita pohon itu tak akan datang kepada kita. Bahkan yang ada kepada kita mungkin terlepas daripada kita. Ini sudah terdapat dalam Al-Quran dengan ayat tertentu yang berkata bahawa doa kita hanya akan dimakbulkan kalau kita berusaha. Soalnya apakah kita berusaha? Kita merdeka cuma 64 tahun. Dalam masa 64 tahun itu bermacam-macam berlaku kepada kita. Ada masa kita begitu maju sekali sehingga kita menjadi negara contoh. Tetapi kita sendiri yang merosakkan negara kita, daripada menjadi negara contoh, kita sudah jadi negara kleptokrat. Kleptokrat bermakna negara pencuri. Negara pencuri. Kenapa dia berlaku demikian? Sebabnya kerana kita tidak begitu hargai kebebasan, kemerdekaan negara kita. Kerana kita lebih utamakan diri kita untuk mencari peluang untuk mendapat sesuatu bagi diri sendiri. Ini tidak mengapa jika apa yang dilakukan itu adalah cara yang terbaik. Tetapi apabila kita kejar kekayaan, kita guna cara-cara yang tidak baik, akibatnya ialah negara ini akan hancur. Inilah yang kita lihat selama beberapa tahun, beberapa abad. Negara kita dikenali sebagai negara yang maju. Tetapi sekarang ini dunia memandang rendah kepada kita. Dunia menganggap kita adalah
negara yang gagal, yang mana kita tidak diperintah dengan baik. Bahkan pemimpin-pemimpin kita dikatakan pemimpin yang tidak bermaruah, yang terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Apabila pemimpin yang semacam ini yang menerajui kerajaan negara, maka lambat laun kita akan hilang kejayaan kita yang akan diganti dengan kegagalan kita. Kita dapat lihat sendiri apa yang berlaku. Ya, waktu ini kita diuji dengan satu penyakit yang luar biasa. Penyakit yang mudah dijangkiti kepada semua orang. Itu yang berlaku kepada kita. Tetapi walaupun itu berlaku kepada kita dan juga berlaku kepada orang lain, kebolehan kita menangani masalah ini amatlah penting. Tetapi kita tidak tumpu kepada pemulihan negara kita daripada penyakit wabak ini. Sebaliknya kita berebut-rebut untuk jadi pemimpin, untuk dapat jawatan, untuk dapat upah yang besar. Sama ada boleh atau tak boleh, tak peduli, tak mengapa, asalkan kita dapat tempat. Ini adalah satu peristiwa yang akan merosakkan negara kita yang tercinta ini. Sebab itulah, kalau kita mempunyai sedikit kuasa pun, jagalah kuasa itu. Janganlah kuasa memilih kerajaan umpamanya disalahgunakan, dijual dengan harga yang murah. Mungkin kita akan dapat sedikit daripada penjualan itu, tetapi kemudian daripada itu negara kita akan hancur dan apa yang akan kita hilang jauh lebih besar daripada apa yang kita dapati. Sebaliknya, kalau kita sebagai rakyat Malaysia bersyukur dan untuk membalas budi kita, jaga kuasa yang diberi kepada kita. Kita pilih yang terbaik mungkin. Bukan kerana mendapat sedikit sogokan, tetapi kerana sayang kepada bangsa, kepada negara, kepada agama. Itu sepatutnya menjadi perjuangan tiap seorang rakyat Malaysia tanpa mengira kaum ataupun agama. Kerana itulah yang akan membawa kebaikan, banyak nikmat kepada kita. Ya, dia tak datang secara langsung, bukan dengan cara bentuk wang yang diisi dalam poket. Tetapi apabila negara menjadi maju, tak dapat tidak kita nikmati banyak kebaikan. Kita lihat di masa kita maju dahulu. Bukan ramai daripada orang kita mendapat macam-macam peluang. Ada yang dapat beasiswa, ada yang dapat kontrak, ada yang boleh berniaga dan macam-macam lagi. Dan ramailah yang bersungguh-sungguh dan bersyukur mereka berjaya. Tetapi apabila datang perasaan tamak, nak jadi kaya dengan secepat mungkin, walaupun dengan cara yang tidak halal, maka kita lihat bagaimana pantasnya negara kita jatuh dan tidak lagi menjadi negara maju. Ya, 400 tahun kita dijajah. Ada kemungkinan kita akan dijajah lagi. 400 tahun kita dijajah kerana kita tidak bersatu, kita berpecah dan kita terikut-ikut dengan nafsu. Tapi apabila kita sedar tentang hak kita dan untuk itu kita bersatu, bukan untuk mendapat sesuatu bagi diri sendiri, tetapi untuk
memerdekakan negara kita. Dan kita berjaya. Walaupun kita lemah, walaupun kita tidak ada cerdik pandai, tidak ada keuangan yang banyak, tidak tahu bagaimana memerintah, walaupun demikian, kita berjaya mengalahkan British dan British terpaksa beri kemerdekaan kepada kita. Buat beberapa ketika, kita hargai kemerdekaan kita. Dan kita guna segala kuasa yang diberi kepada kita untuk memajukan negara kita. Dan kita berjaya. Kita adalah orang yang berkebolehan. Kalau diberi peluang dan kita ambil peluang itu, kita akan berjaya. Kita lihat orang kita dapat berlayar seorang diri keliling dunia. Ada yang berjalan begitu jauh di negara salji. Ada yang berenang melintasi selat yang lebar. Ada yang mendaki gunung. Semuanya kita boleh. Dan ada juga orang kita yang naik kapal angkasa untuk pergi ke space station di luar di angkasa lepas sana. Jadi kita boleh. Kita mempunyai kebolehan. Tetapi kalau kita gopoh nak jadi kaya dengan secara yang tidak baik, kita akan kehilangan semuanya. Hari ini ramai daripada kita menderita. Ya, dia disebabkan oleh wabak COVID ini. Tetapi bukan saja wabak COVID. Wabak COVID itu pun boleh kita kurangkan kesannya. Tetapi kita lebih tertumpu kepada merebut kuasa. Sama ada boleh tak boleh pun nak merebut kuasa, nak menyelamatkan diri. Setelah melakukan jenayah, kita nak menyelamatkan diri dan tidak memikir kesan kepada negara kita. Masa kita merdeka mungkin tidak begitu lama. Mungkin tak beberapa tahun, beberapa abad saja. Kita dijajah 400 tahun. Dan kali ini kita bernasib baik dapat membebaskan negara kita. Tetapi kebebasan itu tertakluk kepada tingkah laku diri kita semua. Sebab itu sebagai rakyat, gunalah kuasa yang diberi dengan cara yang baik. Janganlah dipengaruhi dengan sogokan wang. Sebaliknya, pilihlah yang terbaik mungkin tanpa sebarang sogokan dan dirikanlah kerajaan yang betul-betul menumpu kepada kebaikan negara, bangsa dan agama. Inilah perjuangan kita. Dan kita sebilangan yang kecil mungkin akan memperjuangkan perjuangan yang mulia ini. Akan kita kembali negara kita kepada kemajuan yang telah dicapai dahulu, yang begitu sekali dihormati oleh seluruh dunia. Sayangkanlah negara tercinta ini. Kerana ini negara kita. Tak ada di mana yang kita boleh pergi kalau kita kehilangan negara kita. Kalau kita ke negara lain, kita akan menjadi kuli pekerja buruh di negara asing. Tapi di negara sendiri, kita boleh jadi raja sebenarnya. Kuasa diberi kepada kita, gunakanlah kuasa itu dengan baik. Dan bersyukurlah kerana selama 64 tahun kita masih lagi bebas, belum lagi dijajah semula. Dan ingatlah sejarah kita. Apabila kita lakukan yang tidak baik,
maka kita akan kehilangan nikmat kemerdekaan yang kita rasai hari ini. Saya ingin ucap selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 bagi negara tercinta ini. Baik buruk negara kita adalah daripada kita. Lupa akan tanggungjawab, maka akan hilanglah nikmat yang kita terima dengan mudah selama ini. Sekian, terima kasih.